Peraturan 46 Ya. Okey. 13 Tak apa. Terima kasih Tuan Speaker. jelaskan kita mesti bayangkan menuduh seorang ahli yang lain mempunyai niat yang tidak baik. Terima kasih Tuan Speaker. Hati-hati. Terima kasih. Tuan Speaker, dalam bidang pertanian, tanaman padi merupakan tanaman yang penting kerana beras merupakan makanan utama kita. Sejauh manakah kerajaan negeri membantu pesawah untuk meningkatkan hasil mereka? Kebetulan di kawasan Sungai Aceh merupakan kawasan sawah padi. Pendapatan di kawasan Sungai Aceh ini purata 1 ekar 2 tan, insya-Allah. Salah satu musuh tanaman padi ialah tikus. Di kawasan sawah ini ada juga mereka tanam kelapa sawit. Ini menyebabkan banyak tikus wujud di kawasan tersebut. Sehubungan itu, saya mencadangkan kepada kerajaan Kek dengan izin kucing supaya dapat tangkap tikus itu. Kalau boleh kerajaan adakan peraturan dan undang-undang supaya tanah sawah tidak dibenar sama sekali menanam dengan tanaman lain yang boleh wujudnya musuh-musuh tanaman padi. Tuan Speaker, berkaitan dengan perikanan, kita fahamkan kerajaan akan memberi bantuan sara hidup nelayan sebanyak RM200 RM sebulan. Tapi malang sikit. Karena pemberian mereka, kalau ambil contoh di tempat saya Sungai Udang, dalam sebuah pukat kengkar, saya tak dapat nak terjemah, tapi kita cari kamus nanti untuk terjemah apa itu kengkar. Dalam sebuah pukat kengkar, ada 5 pekerja. Seorangnya dinama Tekong dan 4 orang awak-awak. Jabatan Perikanan hanya dapat bagi sumbangan sara hidup ini kepada seorang Tekong dan 2 awak-awak. Malangnya, ada 2 awak-awak lagi tidak dapat. Jadi saya minta jasa baik kerajaan negeri yang bertanggungjawab supaya benda ini dapat diselesaikan. Tuan Speaker, dari segi MPSP yang sudah korang duit, kita amat simpatik. Dan ini menjadi tanggungjawab kerajaan negeri untuk membantu. Kerana PBT ini di bawah kerajaan negeri. Saya nak mencadangkan, pertama sekali, sebagaimana rakan-rakan sebut, kerajaan negeri boleh bagi bantuan. Ataupun secara pinjaman tanpa faedah. Kedua, kita boleh meminta MPSP supaya lebih cergas untuk mengutip cukai-cukai yang tertunggak begitu banyak. Satu lagi saya nak mencadangkan supaya bangunan yang bukan milik MPSP, jangan kita biar MPSP jaga dan tanggung dan senggara. Sebagai contoh, Stadium Batu Kawan adalah milik PDC. Lepas dibangunkan, diserah kepada MPSP. Dan cukup tinggi perbelanjaan penyelenggaraannya. Maka dicadang supaya ianya ditarik balik kepada PDC atau kerajaan negeri. Satu lagi contoh, untuk menambah duit, kalau ada binaan haram, kalau tak salah dari segi undang-undang, kita kutip cukai. Kalau tak boleh, halalkan dia supaya boleh kutip cukai. Akhir sekali, saya nak mencadangkan, banyakkan saman dan jangan batalkan saman. Tuan Speaker, akhir dan akhirnya, saya ucapkan terima kasih kerana beri peluang saya bercakap. Sebenarnya Tuan Speaker, ini pertama kali saya bercakap di sini.
Saya nampak semuanya baik-baik. Dari segi peraturannya, layanannya. Cuma hari pertama, Tuan Speaker nampak kalang kabut sikit. Semata soal jawab. Inikah cara yang dibincang dalam pre-council oleh Amat Ketua Menteri? Seolah-olah macam ada strategi. Saya nasihatkan kena berhati-hati, Tuan Speaker. Tu dah nak mula nak menuju lah tu. Sikit lagi. Masa kejahteraan. Ini imej kerajaan negeri. Ini imej kerajaan Pakatan Rakyat yang mengikut prinsip KEP. Sekian. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih.